Bekas pengarah maut ditatak perompak dengan parang. Kanak-kanak dicampak dari tingkat 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI maut manakala isterinya cedera diserang perompak bersenjatakan parang. Kejadian berlaku di kediaman pasangan itu di Jalan Mambu, Bukit Bandaraya di Ibu Negara awal pagi tadi. Mangsa Wan Hassan Wan Embong, 71 tahun, maut akibat mengalami kecederaan pada muka dan leher. Manakala isterinya, Pesar Guru, cedera di bahu kanan. Pihak polis menerima panggilan daripada anak mangsa berhubung rumah ibu bapanya dipecah masuk dua lelaki bersenjatakan parang pada jam 4 pagi. Sepasukan polis kemudiannya bergegas ke lokasi. Dari catatan lanjut dapati terdapat suspek telah masuk ke rumah mangsa pada jam lebih kurang pukul 3.30 pagi dan telah ceroboh rumahnya dan telah merompak rumahnya. Di mana semasa suami isteri telah tersedar daripada tidur dan dapati suspek dan tersempak dengan suspek dan menyebabkan suspek telah menyerang kedua-dua mangsa. Ujarnya mangsa sebelum itu turun selepas terdengar bunyi bising di bahagian dapur. Dia mendapati dua lelaki bersenjatakan parang dan tidak bertopeng berada dalam rumah dan meminta duit. Mangsa kemudiannya cuba melawan sebelum ditetak. Suspek melarikan diri mengikut tingkap di bahagian dapur selepas mendapatkan barang berharga. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala isterinya yang cedera parah dikejarkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk rawatan lanjut. Polis kini sedang memburu suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keselesaan. Baiklah, seorang kanak-kanak lelaki maut selepas dicampak dari tingkat 3 sebuah mangsapuri di setapak Ibu Negara siang tadi. Kejadian dipercayai berpunca apabila suspek yang juga warga Nigeria bertindak ganas selepas tindakannya cuba memperkosa ibu kanak-kanak berkenaan dihalang isterinya.
Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Nik Ros Azhar Nik Abdul Hamid berkata, dalam kejadian jam 8 pagi itu, suspek cuba merogol salah seorang anak tirinya di ruang tamu. Melihat kejadian itu, isterinya berusia 49 tahun dan anak-anak tiri suspek berusia 19 tahun hingga 29 tahun cuba menghalang perbuatannya. Suspek kemudian berang, lalu mengamuk dan memukul serta menghentak semua mangsa yang ada dalam rumah berkenaan. Mangsa Muhammad Adam Sufi Muhammad Nur Kusairi 4 tahun maut selepas dicampak dari tingkap bilik utama. Suspek yang turut terjun dari tingkap berkenaan hanya cedera sebelum ditangkap oleh pengawal keselamatan dan orang ramai. Kita akan jalankan siasatan kes ini di bawah Seksyen 302. Si mati berusia lebih kurang 4 tahun dan merupakan adik kepada 4 orang lagi itu, dan yang berdapat kecederaan telah dihantar ke hospital seramai 3 orang, yang mana ibunya dan juga 2 orang anaknya yang kita telah hantar hospital kerana mendapat kecederaan akibat daripada pergaduhan itu. Hasil siasatan mendapati suspek mendirikan rumah tangga dengan wanita tempatan sejak 10 tahun lalu. Mayat kanak-kanak terbabit dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Sebagai persediaan menghadapi banjir, hampir 500 penduduk orang asli Batik memabitkan 90 keluarga di Kampung Pasir Linggi, pedalaman Agung Musang, Kelantan, membina bangsal sementara di atas bukit. 50 bangsal disiapkan sejak 3 hari lalu selepas kampung mereka mula dinaiki limpahan air Sungai Lebir. Penduduk Pasir Linggi mengambil inisiatif membina penempatan sementara ini selepas mengambil iktibar daripada banjir besar yang berlaku pada penghujung tahun 2014. Ketika itu mereka terputus hubungan dengan dunia luar selepas kediaman di pinggir Sungai Lebir ditenggelami banjir. Penduduk membina bangsal sementara berkenaan menggunakan buluh dan kayu. Setiap tahun mesti buat. Tak kira kalau musim banjir je mesti ada. Kalau boleh lah, kalau ada pihak yang berkenaan boleh apa macam buat rumah ke, bantuan rumah untuk kas banjir ke di tempat-tempat yang tinggi. Mungkin alhamdulillah kalau ada rezeki kan. Kalau banjir dia akan lari. Dia akan pindah ke bukit tinggi mana tinggi disebabkan baru ni berlaku 2014. Dia ada takut dah lah. Dia kata dia takut. Jadi mikir banyak tentang 2014 dia ada ngeri. Penduduk turut menghargai sekiranya ada pihak menyumbang bekalan makanan sepanjang tempoh mereka berpindah ke lokasi selamat. Kampung Pasir Linggi antara penempatan orang asli yang kerap terputus hubungan apabila jalan kampung tenggelam akibat banjir. Hujan berterusan selama beberapa hari akan menyebabkan paras air Sungai Lebir meningkat dengan cepat. Kanak-kanak 8 tahun Kasih Atikah Basri dari Rembau Negeri Sembilan antara contoh anak yang berjasa kerana rajin dan ikhlas menolong bapanya menjaga lembu. Kasih sangat akrab dengan binatang itu. Menjaga lembu antara rutin harian Kasih. Kandang lembu ini terletak 1 kilometer dari rumahnya di Kampung Cembung, Rembau. Paling digemari Kasih ketika memberi lembu-lembu ini minum. Yang pasti, Kasih punya strategi tersendiri untuk memikat lembu-lembu ini. Lembu jinak ataupun dia datang sendiri kalau kita bawa garam. Ya. Tapi yang banyak lembu ni mana Kasih paling sayang sekali yang Kasih punya? Kalau yang paling sayang dia jinak. Nama apa dia ada nama? Kuda, gajah, putih, tu OKU. Menurut bapanya, Kasih mula minat menjaga lembu sejak usianya 6 tahun. Kini pada usia 8 tahun, Kasih yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sepri turut membantunya membersihkan najis lembu dan memberi makan. Saya tak kisah pun kalau orang ada jaga lembu kotor. Sebab Kasih suka jaga lembu. Buat masa sekarang ni tak ada pun masalah lah. Buat malam dia akan belajar, mana cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp ke apa untuk belajar dia. Mana pagi tu dia macam biasalah akan pergi lepas lembu, bagi lembu makan semua. Macam belah petang biasa macam ni lah. Kita bagi garam apa semua, lepas tu kita masuk kandang.
Secara keseluruhan, Basri mempunyai 50 ekor lembu dan 60 ekor kerbau. Tambah Basri, beliau bersyukur kerana anaknya yang sulung, Zuhaika, 15 tahun dan anak saudaranya Aidil Adha Bakari juga sering membantunya menjaga lembu. Sebuah kontena berisi daging kerbau sejuk buku seberat 28,000 kilogram dari India ditahan oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Selangor. Pengarah Makis Selangor, Dr. Tarmisar Alimin berkata, daging kerbau itu dianggarkan bernilai lebih RM270,000 dan terpaksa dirampas kerana dibawa masuk tanpa permit. Rampasan dibuat pada Jumaat lalu hasil pemeriksaan di Pelabuhan Klang Barat. Kes disiasat mengikut Seksyen 11, Kurungan 1, Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Sahabat kesalahan boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 6 tahun. Menurut Dr. Tarmisal, Makis mengambil serius dalam isu membabitkan makanan, kawalan penyakit dan risiko kemasukan dagangan yang boleh mengancam keselamatan makanan dan status halal. Seterusnya, polis membongkar kegiatan sindiket penipuan secara dalam talian yang menjadikan sebuah hotel di Bukit Bintang, Ibu Negara sebagai markas mereka dan 29 ahli sindiket terbabit ditahan. Serbuan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan Wangir. Hasil maklumat awam dan risikan mendapati hotel terbabit dijadikan markas kegiatan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa. Pemeriksaan mendapati sebanyak 20 bilik di hotel berkenaan disewa bagi melakukan kegiatan penipuan. Suspek yang ditahan melibatkan 23 lelaki warga negara Cina dan 6 warga tempatan termasuk seorang wanita. Difahamkan siasatan awal kita mendapati mereka telah berada di tempat ini lebih kurang sebulan dengan kadar sewaan RM100 sehari. So mereka menyewa 20 bilik lebih kurang. So anggaran lebih kurang dalam RM60,000 lah sebulan. Siasatan awal mendapati sindiket itu menjalankan kegiatan penipuan pelaburan SCI e-commerce di China dan menyasarkan mangsa dari negara berkenaan. 40 buah komputer riba dan 50 telefon dipercayai digunakan untuk kegiatan penipuan dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana melakukan jenayah penipuan. Baiklah, kita ke perkembangan kes COVID-19. Kes harian tertinggi dicatatkan di Kuala Lumpur menyaksikan 493 kes daripada 1,309 kes baru hari ini. Angka itu meningkat disebabkan kluster di tempat kerja iaitu di tapak-tapak pembinaan yang menyumbang 95.9% daripada keseluruhan kes di negeri itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan medianya berkata, Sabah dilaporkan kedua tertinggi iaitu 290 kes, diikuti Selangor 238 kes. Manakala 4 kluster baru dikenal pasti iaitu kluster Tapak Bina Sungai Mulia di Kuala Lumpur, kluster Batu Lima di Sabah, kluster Yayasan di Selangor dan kluster Hilir di Kelantan. Ini menjadikan jumlah terkini kluster aktif yang dipantau KKM sebanyak 183. Sementara itu, pertambahan 3 lagi kematian dilaporkan dengan satu masing-masing di Perak, Negeri Sembilan dan Sabah. Bagaimanapun, kes pulih hari ini kembali melebihi kes baru dengan 1,333 kes dilaporkan.
bertemu kembali. 32 sungai di Johor dikategorikan tercemar, manakala 47 lagi dalam kelas 3 yang memerlukan rawatan intensif dan 59 dalam kelas 2 memerlukan rawatan konvensional. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidyanathan berkata, sejak Januari hingga Oktober tahun ini sebanyak 140 aduan berkaitan pencemaran sungai direkodkan di negeri itu. Menurutnya, antara jenis pencemaran yang dikesan hasil pembuangan sampah, aktiviti tapak pembinaan, lombong, ladang peternakan, industri dan aktiviti perbandaran. Namun daripada jumlah keseluruhan, 399 sungai di negeri itu tidak semuanya dipantau dan diawasi Jabatan Alam Sekitar JAS Johor. Sebaliknya, pengawasan kualiti air hanya membabitkan 23 lembangan sungai yang merangkumi 126 batang sungai. Sementara itu, bermula tahun ini, JAS Johor mempertingkatkan penguatkuasaan dengan mengadakan ops gempur ke kilang yang dikategorikan sebagai bermasalah di seluruh Johor dan di kawasan tumpuan seperti di Pasir Gudang. Mac tahun lalu, Johor mencatat sejarah negara apabila berlaku pembuangan sisa toksik di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang hingga menjejaskan kesihatan lebih 16,000 penduduk, termasuk 111 buah sekolah terpaksa ditutup. Berdasarkan data sistem insurans pekerjaan, SIP Perkeso sehingga 20 November lalu, lebih 62% belia kehilangan pekerjaan. Majoritanya berusia antara 25 dan 29 tahun, iaitu seramai 19,396 orang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, data menunjukkan pengangguran khususnya dalam kalangan belia semakin serius sejak pandemik COVID-19. Beliau dalam pernyataan medianya memaklumkan berdasarkan rekod Kementerian Belia dan Sukan juga, kadar pengangguran di kalangan belia dilaporkan meningkat kepada 9%. Menyedari hakikat itu, kedua-dua kementerian terbabit komited untuk bekerjasama melalui agenda pemerkasaan belia dalam isu membabitkan peluang pekerjaan, mewujudkan pekerjaan baru, latihan kemahiran serta akses kepada dana dan kemudahan golongan itu. Bahkan berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 berterusan, kementeriannya juga akan menggandakan usaha dengan rakan strategik lain bagi mengurangkan kadar pengangguran. Dalam pada itu, lebih 8,300 kekosongan jawatan telah ditawarkan oleh 26 majikan sempena Karnival Penjana Kerjaya Belia 2020 yang diadakan secara dalam talian dari 24 hingga 26 November lalu. Baiklah, Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan vaksin COVID-19 yang lulus didaftar dan dipasarkan di Malaysia adalah selamat, berkualiti dan mempunyai keberkesanan optimum mengikut keperluan ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan garis panduan itu, vaksin terbabit haruslah menunjukkan tahap keberkesanan minimum dalam ujian klinikal sebanyak 50% anggaran mata keberkesanan vaksin. Namun anggaran mata sebanyak 70% amat digalakkan. Vaksin berkenaan seharusnya menjana antibodi yang dapat kekal dalam badan seseorang untuk sekurang-kurangnya tempoh 6 bulan. Bagi aspek keselamatan, vaksin itu harus memiliki profil keselamatan yang mencukupi supaya faedah diperoleh melebihi risiko. Manakala dari segi kualiti, ia perlu mempunyai bukti pematuhan kepada amalan pengkilangan baik. Data perkilangan perlu menunjukkan semua sumber bahan yang digunakan dalam proses perkilangan adalah dikawal secukupnya mengikut piawaian antarabangsa.
Laporan antarabangsa. Jalan-jalan utama di Bandar Sardinia, Itali kini dipenuhi lumpur kesan daripada ribut yang melanda semalam. Hujan lebat berserta angin kencang turut mengakibatkan tanah runtuh sekaligus mencetuskan banjir lumpur. Banyak kenderaan tersadai selepas mengalami kerosakan akibat terperangkap dalam lumpur. Pihak berkuasa Itali telah mengeluarkan amaran kepada penduduk supaya terus mengambil langkah waspada. Berikutan cuaca buruk diramal melanda Sardinia lagi dan setakat ini sekurang-kurangnya 2 orang terkorban. Ribut juga dilaporkan akan membadai wilayah Calabria. Di Australia, yang membimbangkan penduduk di New South Wales adalah kebakaran hutan yang semakin merebak. Kebakaran hutan membabitkan 9 wilayah. Pasukan bomba mengesahkan setakat ini terdapat 45 kebakaran hutan dilaporkan. Cuaca panas dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius mengakibatkan api cepat merebak. Lebih membimbangkan apabila rumah penduduk turut diancam hingga ada yang sudah terbakar. Meteorologi Australia meramalkan cuaca dingin yang akan berlaku tidak lama lagi dijangka dapat membantu proses pemadaman kebakaran hutan ini. Seterusnya, huru-hara tercetus di Paris ketika demonstrasi membantah undang-undang keselamatan baru membabitkan pegawai polis dilancarkan. Situasi bertukar kecoh apabila penunjuk perasaan mula bertindak ganas. Mereka enggan bersurai meskipun sudah diarah berbuat demikian oleh anggota polis. Polis melepaskan gas pemberi mata dan menyembur air ke arah penunjuk perasaan. Undang-undang baru yang dicadangkan antara lain tidak membenarkan foto atau video anggota polis disebarkan. Individu yang didapati bersalah boleh dipenjara sehingga 1 tahun dan denda. Penunjuk perasaan mendakwa undang-undang baru itu sengaja diwujudkan supaya tindakan kejam polis dapat disembunyikan. Ia juga dilihat satu sekatan terhadap pihak media. Sukan malam ini kami mulakan dengan Formula One. Lewis Hamilton masih bertenaga untuk terus memburu kemenangan dalam saingan musim ini. Dalam kelayakan di Bahrain, Hamilton berjaya meraih petak utama.
Hamilton berjaya menempah petak utama menjelang Grand Prix Bahrain malam ini selepas mencetak rekod baru 1 minit 27.264 saat. Catatan itu nyata sukar dicabar mana-mana pemandu termasuk pencabar terdekat yang juga rakan pasukannya, Valtteri Bottas yang ketinggalan 0.298 saat untuk meraih petak kedua. Manakala pemandu Red Bull, Max Verstappen berpuas hati di petak ketiga. Dua pemandu Ferrari, Sebastian Vettel dan Charles Leclerc masing-masing akan bermula di petak ke-11 dan 12. Sekiranya Hamilton berjaya mengekalkan posisinya sehingga perlumbaan berakhir malam ini, pemandu Britain ini akan memenangi 11 daripada 15 perlumbaan musim ini dan tidak mustahil dua lagi baki perlumbaan di litar sama dan Abu Dhabi Disember depan akan terus menjadi milik Hamilton. Seterusnya, bola sepak Serie A Itali, Inter Milan naik tangga kedua selepas berjaya meleburkan rekod tanpa kalah Sassuolo. 10 minit berselang, suasana kelang kabut menyaksikan Vlad Chiriches tertampam bola ke gawang sendiri selepas gagal menghalang sepakan deras Arturo Vidal. Kekal 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Baiklah, pertemuan epik Mike Tyson dan Roy Jones Jr. pada aksi pertunjukan kategori heavyweight berakhir dengan kedua-dua bekas juara tinju dunia itu meraih keputusan seri di Staples Center Los Angeles, Amerika Syarikat. Membabitkan 8 pusingan perlawanan, Tyson dan Jones nyata mempamerkan aksi agresif selain mencuba sebaik mungkin memperoleh kemenangan. Christy Martin memberi markah 76-76 kepada Tyson dan Vinny Paz memberi kemenangan kepada Jones dengan 80-76 mata. Seorang lagi pengadil perlawanan, Chad Dawson, memberi kemenangan kepada Tyson menerusi keputusan 80-76. Tyson dilihat mendominasi perlawanan dengan kiraan mata 10-9, namun 3 juri menegaskan saingan berakhir dengan keputusan seri. Ayah Mike dan Jones menerima keputusan itu dan menjelaskan tiada masalah untuk turun ke gelanggang sekali lagi. Kehilangan legenda bola sepak Diego Maradona masih dirasai. Sebagai memperingati legenda itu, pemain serta pengurusan pasukan Serie A Itali bertafakur seketika sebelum memulakan perlawanan. Kelincahannya Maradona dalam arena bola sepak akan sentiasa diingati. Saya Hafizah Azmi, Assalamualaikum dan selamat malam.